juga. Cuma kadang-kadang bila awak jumpa soalan, dia tak sama macam yang saya bagi minggu lepas ni. Okey. Kalau ikut rumus macam saya sebut tadi kan. Ya Allah, banyak pula dia punya iklan ni. Okey, seperti saya kata, kalau ikut rumus, ikut jari tu kan, panjang, darab lebar, darab tinggi. Yang saya ajar tu panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini rumus. Ni yang biasa kita kena ingat. Memang yang biasa kita kena ingat. Okey, sama je untuk kedua-duanya. Kalau kubus ke, kuboid ke, sama je dia punya rumus yang saya kata minggu lepas. Kena cari panjang, lebar dengan tinggi. Okey, untuk hari ni saya nak dedahkan sikit. Untuk isi padu ni kadang-kadang dia bukan hanya kita kena cari tiga sisi tersebut. Okey, kadang-kadang dia ada soalan macam ni. Kadang-kadang dia ada soalan macam ni. Saya akan dedahkan sikit-sikit je. Dia keadaan dia dia sama je sebenarnya, tetapi dia hanya bagi macam contoh, dia bagi gambar macam ni. Nampak tak kawasan yang berlorek tu? Nampak tak yang kawasan berlorek? Okey, kawasan berlorek tu awak nampak tak? Dia sebut kat situ, dia kata luas kawasan berlorek ialah 60 cm persegi. Gariskan. Luas kawasan berlorek 60 cm persegi. Maksudnya yang ni, yang berlorek ni, ni, luas dia berapa? Luas dia adalah 60 cm persegi. Luas dia adalah 60 cm persegi. Tapi dia suruh cari isi padu. Apa kaitan luas dengan isi padu? Okey. Apa kaitan luas dengan isi padu? Okey. Kalau minggu lepas kita dah belajar panjang nak cari isi padu, yang biasa yang awak kena ingat dia punya formula. Saya kata ingat formula isi padu kubus kuboid sama je. Mesti panjang darab lebar darab tinggi. Awak pun kata, cikgu macam mana saya nak cari ni? Saya tahu lebar je ni. Lebar je tahu 5 cm. Kan? Lebar je saya tahu 5 cm. Yang dia bagi dalam soalan ni lebar je 5 cm. Macam mana saya nak tahu panjang? Macam mana saya nak tahu tinggi dia? Tak tahu panjang, tak tahu tinggi. Habis tu macam mana nak kira isi padu? Kan? Okey. Jadi ini yang saya kata. Bila kita nak cari isi padu, kadang-kadang dia tak, kita bukan hanya tengok tiga sisi tu. Dia akan bagi contoh macam ni. Dia akan bagi luas kawasan ataupun luas permukaan. Okey, sebab kubus kuboid adalah bentuk tiga dimensi. Kan? Bentuk tiga dimensi. Macam saya punya box ni. Bentuk tiga dimensi. Katakan dia hanya bagi luas permukaan ni je. Tak nampak gambar saya. Luas permukaan, satu permukaan sahaja. Jadi, macam mana nak cari isi padu? Awak kena ingat balik. Okey. Kalau formula luas pun, sebenarnya nak dapatkan luas tu adalah panjang darab lebar kan? Panjang darab lebar. Kalau awak tengok balik dekat bentuk yang saya beri ni, Muhammad Saleh, siapa dia Muhammad Saleh? Saya tak ingat. Putri Huda. Muhammad Saleh. Nanti bagi tahu. Nakib, cikgu ada nakib. Masuk dua ni apa? Dua link sebab takut line tak kuat. Okay. Okay, so ingat kalau biasa, kalau minggu lepas saya kata panjang dan lebar dan tinggi, tetapi kali ni dia tak bagi pun berapa dia punya panjang, berapa dia punya tinggi. Yang diberi hanyalah luas sahaja. Dan satu sisi gini. Okey. Jadi kena ingat balik.
kena kaitkan bahawa luas tu adalah panjang dan lebar. Panjang dia yang mana? Yang ni panjang dia kan. Kalau kita nak cari luas, kalau untuk kawasan Belorek ni. Tempat yang dia bagi info adalah luas kawasan Belorek. Ini pula adalah dia punya lebar. Ataupun awak nampak tak? Yang saya nak suruh awak nampak ialah bentuk 3 dimensi ni. Okay, dia punya konsep awak balik. Awak kena faham balik konsep bentuk 3D tu. Konsep 3D tu, bentuk 3 dimensi adalah gabungan beberapa bentuk 2 dimensi. Gabungan beberapa bentuk 2 dimensi. Jadi awak tengok yang kawasan Belorek tu. Kawasan Belorek itu bentuknya adalah sebuah segi 4 tepat. Jadi bila dia dah bagi luas kawasan Belorek, awak tak perlu pun nak cari berapa dia punya berapa dia punya panjang, berapa dia punya tinggi. Sebab awak kena faham. Bila dia dah kata luas, maksudnya mesti dia dah darab yang panjang ni yang saya tunjuk ni dengan yang tinggi ni. Mesti dia dah bagi. Tetapi kita tak tahu je. Berapa cm kita tak tahu. Tapi soalan dia pun dia tak tanya pun berapa cm kan. Dia hanya suruh hitung isi padu. Okey. Kalau soalan macam ni macam mana nak buat? Okey. Saya mula dengan konsep dia. Awak kena faham konsep dia. Dia kena darab 3 ni kan. Okey. Jadi bila awak faham luas itu adalah panjang dan lebar, secara automatik ni awak dah tahu sisi sini. Maksudnya dia dah darab sebenarnya sisi yang panjang ni dengan yang tinggi. Jadi sebab tu dia hanya bagi satu je sisi. Dia hanya bagi satu sisi. Iaitu sisi lebar dia ni. Tak faham ke? Okey. Jadi bila dia dah bagi luas kawasan Belorek, kita pun tahu dia memang akan darab. Apa yang perlu awak buat hanyalah luas kawasan yang Belorek tu 60 cm tu kita darab sahaja dengan lebar satu lagi sisi. Ingat balik yang isi padu ni panjang, darab, lebar, dan tinggi. Dia ada 3 sisi ni kan yang kita kena dah darab. 3 sisi yang kita dah darab. Kenapa yang ni 3 juga? Okey. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Jadi dalam kes bentuk yang ni kita tahu dah panjang dia berapa, tinggi dia berapa. Maksudnya dia dah darab. Yang tinggi dengan panjang ni dia dah darab. Dah darab menjadi 60 cm. Okey, bila dia dah darab dua ni, awak hanya perlu darab dengan lebar saja. Sebab itu bila dia dah bagi luas kawasan Belorek, hanya buat luas kawasan Belorek itu kita hanya darab dengan satu lagi sisi. Satu sisi yang kita tak tahu tu. Okey, 5 cm. Darablah dengan 5 cm. Darab dengan 5 cm. Okey, jadi darab seperti biasa. 5 darab sifar kan? Okey. 5 darab 6 berapa? 5 darab 6? 5 darab 6. 30. Jadi unit dia berapa unit dia cikgu? Kalau hari tu cikgu kata 3 kali saya darab 3 kali kita ulang cm, sebab tu dia jadi kuasa 3. Dia tetap kuasa 3. Kenapa? Okey. Ilmu ni nanti awak bawa je sampai sekolah menengah, sampai universiti pun. Allah, kenapa dia tak nak ni? Okey. Okey, ni tengok ni. Ni 2. Yang ni cikgu tak ada pun 1 ke apa, tetapi yang ni dah kuasa 2. Kuasa 2 ni, yang satu lagi ni 1 cm kan? Darab je 2 ni tambah je 1 lagi ni. Ni bila dia tak tulis apa-apa maksudnya dia kuasa 1. Kuasa 1 tapi kita tak tulis. Jadi 2 tambah 1 tetap 3. Sebab tu dia tetap unit dia adalah sentimeter persegi ataupun sentimeter kuasa 3. Ni konsep untuk kuasa tu. Tapi kalau kata orang malah nak fikir macam mana tu, awak ingat tu je. Kalau isi padu
memang unit dia adalah isi padu sentimeter persegi. Dia mesti persegi, ya Allah. Sentimeter padu. Dia memang akan kuasa 3. Sebab konsep dia mendarab 3 sisi. Tapi yang ni cikgu kita darab 2 je. Kita darab 2 kali. Kita darab sekali sahaja sebab dia dah bagi luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek itu melibatkan 2 sisi dah. Dah melibatkan dua sisi. Kita hanya darab dengan satu sisi lagi. Okey. Agak-agak faham tak setakat ni? Okey. Yang awak kena ingat, saya bagi contoh lain. Okey. Bila dia tak bagi sisi dia ni, awak memang awak hafal. Saya kata isi padu. Cikgu ajar kat saya hanya ni je cikgu. Cikgu kata panjang, darat lebar, darat tinggi. Nak cari isi padu panjang, darat lebar, darat tinggi. Soalan ni salah cikgu. Tak ada pun ukuran tinggi, tak ada pun ukuran lebar dia bagi panjang ni je. Dia bagi satu ni je sisi 4 cm. Yang ni dia tak bagi pun, yang saya buat A dengan B ni. Dia tak bagi pun ukuran sisi, soalan ni salah ke? Tak, soalan ni tak salah. Sebab baca dalam soalan. Dia dah kata kat situ, luas kawasan berlorek. Dia kadang-kadang akan tukar lah. Luas kawasan berlorek, luas permukaan berlorek. Okey. Jadi dia dah bagi kat situ. Tu luas dia adalah 48 cm persegi. Okey. Awak kena ingat luas ni adalah panjang, darab, lebar. Bila panjang, darab, lebar, saya kata tadi dia dah melibatkan 2 sisi. Dah melibatkan 2 sisi. Kalau kita tengok kat gambar ni, maksudnya A darab B lah. Luas kawasan berlorek itu A darab B. Kan? A darab B. Yang ni A, yang ni B. Kan? Sisi ni. Sebab tu kita tak perlu dah nak pening-pening fikir, kena cari dulu A ni berapa, B ni berapa, tak perlu cari. Bila soalan macam ni, direct je. Bila nak cari isi padu tu teruslah kira 48 cm persegi tu, yang awak dah dapat tu, yang dia dah beri tu, darab je dengan satu sisi lagi ni. Darab dengan 4. Darab dengan 4 cm. Terus, ni kuasa 2 tambah 1 jadi kuasa 3. Terus buat kuasa 3 tu. Saya perasan minggu lepas yang latihan saya bagi tu semua alhamdulillah bagus dah jawab. Cuma ada sikit kecuaian je yang masa darab sikit-sikit tu. Dengan ramai di kalangan awak lupa nak tulis kuasa 3 ni. Ada yang tulis cm je. Tapi lupa nak tulis sentimeter padu ni. Ingat, ni kalau dalam kalau UPSR biasanya jawapan, katakanlah awak dah jawab kan 8 darab 4 32, 2, 3, 4 darab 4 16 tambah 3 19. Awak jawab macam tu, tinggal macam tu. Awak hanya akan dapat markah 1 je. Kenapa 1 je cikgu markah dia? Sebab hanya ada untuk jalan kerja sahaja. Jawapan saya ni betul, saya darab betul. Tetapi sebab tak ada unit akhir. Bila tak ada unit akhir ni, dia dikira jawapan tu salah. Jadi ingat, walaupun benda ni nampak simple, tetapi kalau tak tulis dengan betul, jawapan tu boleh jadi salah. Sama juga kalau aku tulis, saya dah tulis cm. Tetapi tak tulis pula 3 kecil ke atas. Kan? Tak tulis pula 3 yang ni, kuasa 3 ke atas tu. Ya Allah, kenapa ni? Terlupa nak tulis kuasa 3 ke atas tu. Macam mana? Jadi kena selalu ingat. Benda ni lah kalau yang selalu cikgu-cikgu pesan, semak. Benda ni lah antara benda yang kita kena semak. Iaitu kuasa 3 ke kuasa 2 ke, tapi isi padu kuasa 3. Okay, boleh? Saya bagi lagi contoh lain. Okay, ni pula contoh dia. Okay, ni pula dia kata luas kawasan permukaan berlorek tu pun 25. 25 cm persegi. Macam mana kita nak cari isi padu kubus ni?
Siapa boleh bagi tahu saya macam mana nak kira ni? Isi padu dia berapa darab berapa jadinya kena buat. Ke saya duduk boy-boy sorang-sorang je ni. Faham ke tak? Saya risau pula. Sebab kadang-kadang soalan dia tak direct macam yang 25 kali 8. Very good. Marvelous. 25 cm persegi darab dengan 8. Darablah macam biasa cm kan? Kuasa 3 terus tulis. 8 darab 5 40. Sifar naik 4 ke atas. 8 darab 2 16. Baru tambah dengan 4. Yang ni pun saya risau juga bila saya tengok latihan awak tu, kadang-kadang ada beberapa orang yang dia buat 4 tu tambah dulu dengan 2, 6. 6 tu baru dia darab dengan 8. Jadi nombor dia besar kan. Jadi jawapan dia salah sebab tu je. Kena ingat balik konsep darab. Kita darab dulu yang sedia ada ni. Yang awak dah bawa ke atas ni, biasa saya bulatkan ni, kita tambah kemudian. Buat 8 darab 2, 16 tambah 4, 20. Dapatlah jawapan dia 200 cm padu. 200 cm padu. Okey, ini 3 keadaan. Dia sama ada akan bagi luas yang tu ataupun tepi ataupun yang depan. Itu awak kena tengok betul-betul soalan. Okey. Ada satu lagi keadaan dia tak bagi langsung sisi. Macam contohnya ni. Ni banyaknya kalau bentuk kubus. Kalau soalan bentuk kubus kadang-kadang macam mana nak kira ni? Dia bagi gambar je. Dia bagi gambar kawasan blorik. Nampak tak kawasan blorik yang gelap ni? Ni saya ni. Yang ni je dia bagi. Tu pun dia kata berapa? Dia hanya bagi luas dia adalah 16 cm. 16 cm persegi. Dia tak bagi pun isi ni macam tadi ada juga cikgu bagi ni kan. Sisi yang sebelah sini kan. Tetapi kalau kubus ni, dia tak bagi langsung. Macam mana ni? Kan? Soalan salah kan ni? Soalan dia tak salah Soalan tak salah. Sebab apa yang dia nak uji orang sini ni biasanya soalan nampak macam kebat tapi taklah berapa kebat sangat. Okey, ni kena faham kubus. Apa ciri-ciri kubus? Apa ciri-ciri kubus? Kubus itu maksudnya permukaan dia semua sama besar. Permukaan kubus itu sama besar semuanya. Jadi sisi dia pun sama. Saya lupa nak masukkan satu lagi contoh soalan. Dia kadang-kadang disebut je luas permukaan blorik berapa, diberi bentuk kawasan blorik itu adalah sebuah segi empat sama. Bila disebut je sebuah segi empat sama, dia sama je dengan apa yang saya nak cakap ni. Sebab ni biasanya soalan untuk kubus. Kubus pun kadang-kadang dia bagi macam soalan ni mana ni? Macam soalan yang atas ni tadi. Diberi 25 cm tu kan. Ni sebenarnya kita boleh tahu berapa panjang dia, berapa dia punya lebar. Sebab dia dah bagi ni. Dan kalau dia sebut dalam soalan tu, dia sebut soalan tu adalah kawasan blorik itu adalah segi empat sama. Nanti awak boleh cari. Okey. Berbalik pada soalan ni. Bila disebut kat sini hanya kubus. Jadi awak kena ingat ciri-ciri kubus. Yang awak belajar daripada darjah 1 tu. Ciri-ciri kubus semuanya bentuk sama. Permukaan dia adalah sama. Bila permukaan dia sama maksudnya dia punya sisi semua sama. Saya katakanlah A, B, C ni kan. Dia panjang, lebar, tinggi dia. Tiga-tiga tu mempunyai sisi yang sama. Maksudnya luas ni pun kalau awak ingat balik, luas ni panjang darab lebar. Berapa darab berapa tu dia jadi 16 kan? Berapa darab berapa jadi 16? Dua-dua sisi ni sama. Kalau atas yang B ni 1, C ni pun 1, ni pun A ni pun 1. Jadi kalau soalan macam ni apa yang perlu awak buat ialah ni 16. Awak senaraikan semua nombor yang sama.
Cuba senaraikan dua nombor yang sama. Lepas tu awak darab. Keluar tak 16 tu? Kalau yang hafal sifir, dia adalah advantage. Cepat sikit dia boleh dapat. Awak kalau tak hafal sifir, awak buat je. Oh, 1 darab 1, 1. 2 darab 2 apa? 2 darab 2. 4. 4. Kalau tak jumpa lagi cikgu 16, buat lagi. 3 darab 3 pula. Berapa? 6. 6. 3 darab 3. Ni bukan 3 tambah. 9. Tak jumpa lagi 16. Okey, buat lagi. Cari dua sisi yang sama. 4 darab 4 berapa? 8 ke? 4 darab 4? Siapa ingat 4 darab 4? 4 darab 4 berapa? Anak-anak, 4 darab 4. Hari tu macam dah hafal masa kat sekolah. 16. 16. Awak pun jumpa. Dah jumpa dah 16. Oh, rupanya ni adalah 4 darab 4. Jadi awak tahu, C ni adalah 4 cm. B ni pun 4 cm. Jadi awak tahu dah. Kubus ni sisi dia semua sama. Jadi A ni berapa? Dia punya sisi dia? 11. 11. 16. Sisi A ni sayang. Saya tanya ni, sisi dia. 4. 4 cm. 4 cm. Macam mana tahu 4 cm? Sebab awak dah tahu. Oh, ni kubus. Kubus permukaan dia adalah sama dia punya semua tu. 6 permukaan. Iaitu sebuah segi empat sama. Segi empat sama mesti sama sisi. Dia dah bagi 16. Jadi berapa jadi 16? 4 darab 4. Jadi walaupun dalam soalan ni dia tak bagi pun berapa panjang dia punya yang lebar A ni. Tapi awak boleh kira. Nak cari isi pada kubus. 16 cm kuasa 2 darab dengan berapa? Berapa yang awak dapat tadi? A tu. Darab dengan 4 cm. 4 cm. Pun darab lah. Ni cm kuasa 3. 4 darab 6, 24. 4, 2. Ingat. 4 darab 1 dulu baru tambah 2. 4 darab 1, 4. Tambah 2, 6. Dapatlah jawapan dia 64 cm padu. Tu je soalan yang kalau dia nak tricky sikit tentang soalan isi padu kubus dengan kuboid. 3 keadaan dia akan bagi kat awak. Yang pertama macam minggu lepas saya ajar, yang direct, panjang, darat lebar, darat tinggi. Yang kedua dia boleh bagi bentuk macam ni, dia hanya bagi luas gitu, bentuk cuboid. Dia bagi luas mana-mana permukaan. Lepas tu dia bagi satu sisi, awak kena cari isi padu kuboid. Okey. Yang ketiga keadaan dia macam mana? Dia bagi luas kawasan berlorek itu berapa juga. Tetapi dia akan nyatakan sama ada kawasan berlorek itu adalah segi empat sama ataupun terus dia bagi bentuk kubus. Nanti dia tak bagi langsung sisi. Awak kena cari sendiri. Itu 3 keadaan yang awak kena faham. Yang soalan akan boleh uji awak. Okey? Boleh? Tapi caranya tetap sama. Caranya tetap sama. Kena darab. Sebenarnya melibatkan 3 sisi juga. Okey? Boleh? Dah pukul 10.43. Saya sebenarnya tak naklah ambil masa lama. Cuma yang tu je. Saya nak bagi different punya soalan sahaja. Nanti saya akan sharekan soalan untuk minggu ini yang melibatkan yang hanya dia bagi luas kawasan berlorek sahaja. Okey, tapi saya minta maaf, mungkin saya bagi terlambat sikit sebab kejap lagi saya ada kelas dengan tahun 6 dulu. Boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kelas hari ini yang perlu awak tahu tentang tajuk isi padu kubusan kuboid ni. Bila dia melibatkan hanya dia beri luas kawasan berlorek. Harap awak boleh faham
boleh ingat apa yang saya terangkan pada hari ini. Okay. Saya stop recording dulu.